Assalamualaikum, selamat petang Cik. Maaf mengganggu Cik. Saya Fitria ingin menemu bual Cik berkenaan wasiat. Bolehkah saya menemu bual Cik? Waalaikumsalam Fitria. Oh, tentang wasiat. Boleh. Silakan. Baiklah, apakah yang Cik tahu tentang wasiat? Wasiat ni setahu saya merujuk kepada keinginan seseorang untuk memberi harta peninggalannya kepada kaum keluarga atau untuk kebaikan ke atas diri dia selepas dia meninggal dunia. Tak silap saya, wasiat ni berkuat kuasa bila dia dah meninggal dunia. Oh, jadi Cik tahu tentang wasiat ni dari sumber mana ya? Saya dapat tahu tentang wasiat ni dari sumber bacaan seperti artikel di Facebook, Twitter, ceramah-ceramah di TV pun ada juga terangkan sikit-sikit tentang wasiat ni. Oh, kebanyakan dari laman sosial. Jadi, apa pandangan Cik tentang wasiat? Kenapa wasiat ni perlu? Jika perlu, boleh Cik jelaskan sedikit dekat saya? Pada pandangan saya, wasiat ni amat diperlukan kerana kematian seseorang boleh berlaku pada bila-bila masa sahaja. Jadi jika wasiat tidak dilakukan, harta semati tidak dapat dimanfaatkan kepada ahli keluarga sedangkan mereka memerlukan. Seterusnya, jika wasiat tidak dilakukan, harta akan terbeku dan menyulitkan pewaris. Penulisan wasiat adalah digalakkan kerana ia merupakan satu tindakan mulia untuk menzahirkan keinginan pewasiat terhadap pembahagian harta yang telah dikumpul semasa hidup. Pewarisan harta yang dirancang melalui wasiat dapat diagihkan untuk tujuan kebajikan dan kepada keluarga yang tersayang selepas kematian. Okey, baiklah. Seterusnya, sejauh mana kepentingan wasiat yang Cik faham? Kepentingan wasiat adalah untuk memudahkan urusan pembahagian harta pusaka. Jika wasiat dilakukan, pertikaian antara keluarga dapat dikurangkan. Kita sendiri sedia maklum dan banyak dengar cerita dan berita yang tular pergaduhan antara ahli keluarga tentang harta. Ini kerana mereka tak sempat nak wasiatkan harta kepada ahli keluarga. Jadi untuk elakkan pertikaian berlaku, wasiat perlu dilakukan sebelum meninggal dunia. Selain itu, wasiat pun boleh melantik wasi. Wasi ini telah ditugaskan untuk menguruskan segala pengurusan harta pusaka dan waris tidak boleh masuk campur urusan wasi. Ketiga, dengan adanya wasiat dapat melangsaikan hutang si mati di dunia dan di akhirat. Hutang akhirat ini contoh kalau si mati tidak sempat mengerjakan haji, jadi wasi bertanggungjawab untuk menguruskan dan menunaikan haji si mati. Lagipun dengan wasiat ini juga, suami boleh melantik isteri untuk urusan harta anak yang berumur 18 tahun. Oh, begitu. Baiklah, jadi apa pula halangan yang mungkin akan timbul sekiranya pewasiat sedang melaksanakan wasiat? Untuk halangan pula, biasanya waris lewat membuat tuntutan sebab mereka ni kurang kesedaran tentang wasiat. Dokumen paling penting sukar didapatkan juga. Ini menyebabkan waris ini lambat untuk membuat tuntutan. Kedua, selepas kematian berlaku, ejen wasiat timbul bak cendawan. Mereka juga telah memanipulasi ayat-ayat wasiat yang awal serta mereka tak terus mempromosikan produk. Ketiga, meninggalkan waris dengan sengaja. Isu memberi keterangan palsu atau menipu semasa memberi keterangan bukanlah perkara yang baru dalam mana-mana proses perbicaraan serta perundangan. Walaupun ada undang-undang dan hukuman yang berat akan dikenakan kepada mana-mana pihak yang memberi keterangan palsu, kes-kes menipu tetap berlaku. Betul tu. Banyak juga halangan tu. Jadi, apa pula bentuk harta yang akan diwasiatkan ya, Cik? Sudah kita tahu bahawa dalam Islam mesti mementingkan harta yang halal. Ini bermaksud bukan benda yang maksiat dan berunsur bahaya, contohnya senjata yang berbahaya. Selain itu, harta yang boleh dipindah milik iaitu harta boleh alih seperti kereta, wang tunai, wang simpanan, emas dan lain-lain. Tidak boleh mewasiatkan beberapa harta yang tidak pasti dan tidak jelas. Sebagai contoh, kebun sayur-sayuran yang sudah ditanam tetapi tidak ada hasil lagi. Sebagai contoh, aku wasiatkan sayuran ini. Benda yang tak pasti. Boleh dirangkumi bahawa harta yang boleh diwasiatkan ialah harta yang harus, baik serta halal.
Okey Syed, nampaknya di situ sahaja soalan yang saya ajukan. Terima kasih kerana telah meluangkan masa Cik untuk berkongsi berkenai wasiat kepada saya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum Cik. Okey, sama-sama. Waalaikumsalam.